Penjemput Yang Berhormat Kuala Pilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Kuala Pilah ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas peluang untuk turut sama membahaskan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Timbalan yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, menerusi pembentangan belanjawan 2024 tempoh hari, kerajaan memperuntukkan sebanyak 766 juta ringgit untuk tujuan perolehan peralatan perubatan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menggantikan peralatan yang mencecah beyond economic repair dengan izin. Bermakna kos untuk memperbaiki adalah jauh lebih mahal daripada menggantikannya di samping memenuhi keperluan pelbagai disiplin perkhidmatan baru. Kita melihat sepanjang tahun kos perolehan peralatan perubatan ini menelan belanja yang amat tinggi, memandangkan kebanyakan peralatan ini diimport dari luar negara. Jadi persoalannya, adakah kerajaan bercadang untuk meneroka kaedah lain untuk memperolehi peralatan-peralatan bukan sahaja peralatan perubatan tetapi juga peralatan pejabat di semua fasiliti Kementerian Kesihatan. Kuala Pilah mencadangkan agar kerajaan melihat adakah sebarang kemungkinan untuk kerajaan mencuba kaedah leasing dengan izin ataupun pajakan untuk perolehan peralatan perubatan dan peralatan pejabat ini yang saya kira lebih menjimatkan dan praktikal kerana ia kita hanya perlu membayar kos pajakan sahaja. Segala kerja perbaikan akibat kerosakan, penyelenggaraan maupun penggantian akan dibuat oleh pemilik pajakan. Kuala Pilah percaya keadaan ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan kesihatan sekaligus mengurangkan pengeluaran tunai kerajaan secara drastik. Oleh itu, lebihan peruntukan yang ada melalui penjimatan ini dapat diberikan keutamaan kepada perkara lebih penting dan mendesak seperti membaik pulih dan menaik taraf klinik-klinik daif di luar bandar, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kuala Pilah Yang Berhormat Timbalan Yang Bertua memohon agar Kementerian Kesihatan memberikan keutamaan peruntukan bagi pembinaan pejabat kesihatan daerah Kuala Pilah di lokasi yang baru, memandangkan lokasi yang sedia ada sudah tidak sesuai di mana staf terpaksa ditempatkan berasingan dan berjauhan daripada pejabat utama. Kita melihat dan telah mendengar dalam pembentangan KSP, kajian seperpenggal yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tempoh hari, bahawa di antara pendekatan yang akan diambil bagi projek-projek yang lewat ialah mungkin akan membatalkan projek-projek tersebut. Sudah tentulah adanya lebihan-lebihan peruntukan bagi maksud itu dan ditambah pula dengan peruntukan yang paling besar, antara yang terbesar yang diperolehi oleh Kementerian Kesihatan ini dapat diberikan keutamaan kepada pembinaan pejabat kesihatan daerah Kuala Pilah seperti mana yang saya nyatakan ini. Puan Timbalan Yang Dipertua, dalam masa yang sama, kesihatan yang serius harus diberikan terhadap isu kekurangan kaki tangan kesihatan terutamanya doktor dan jururawat. Kuala Pilah percaya masalah kekosongan jawatan yang tidak diisi dengan segera di klinik dan hospital kerajaan bakal mengganggu-gugat kelancaran perkhidmatan kesihatan negara. Sasaran kementerian untuk tahun ini bagi nisbah doktor perubatan kepada penduduk adalah 1:450 dan jururawat 1:255 orang. Manakala sasaran bagi tahun 2024 untuk doktor adalah 1:400 dan jururawat 1:245. Data daripada Kementerian Kesihatan menunjukkan nisbah doktor perubatan pada penduduk pada tahun 2022 adalah 1:470, manakala nisbah jururawat kepada penduduk adalah 1:262. Kuala Pilah bimbang sekali tiadanya usaha proaktif dan strategik daripada kementerian untuk menyelesaikan isu kekurangan doktor dan jururawat ini, ia bakal menambah beban kepada sistem perkhidmatan kesihatan dengan tertangguhnya diagnosis kesesakan melampau di hospital. Waktu menunggu menjadi semakin panjang, penderitaan berpanjang dan mungkin meningkatkan jumlah kes kematian yang sepatutnya boleh dielakkan. Puan Timbalan Yang Dipertua Dewan. Sebelum ini mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib pernah mengumumkan kenaikan gaji tahunan untuk pejabat awam yang sepatutnya berkuasa pada 1 Julai 2018. Namun begitu, apabila pentadbiran Datuk Seri Najib jatuh pada PRU14, kenaikan tersebut tidak berlaku dan Ketua Susun Negara pada ketika itu telah menyatakan bahawa kerajaan terkini sedia ada tidak terikat untuk mematuhi keputusan Perdana Menteri yang terdahulu. Justru itu, Kuala Pilah berharap agar kerajaan dapat melihat semula keperluan untuk kenaikan gaji tahunan penjawat awam ini yang telah sekian lama tertangguh di mana difahamkan sebuah jawatankuasa
bagi tujuan tersebut telah pun ditubuhkan dan dikemusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, kerajaan perlu memberi perhatian yang sewajarnya kepada golongan veteran Angkatan Tentera Malaysia yang berpencen serta tidak berpencen, khususnya mereka yang berada di bawah paras garis kemiskinan. Kita sedar dan akui pelbagai bantuan yang telah pun diberikan, terutamanya bantuan berbentuk insentif tunai, namun kerajaan harus memikirkan kaedah bantuan yang berbentuk jangka panjang, praktikal dan berimpak tinggi. Kulipilah ingin bertanya, adakah usaha Jabatan Hal Ehwal Veteran dengan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat untuk menambah pengetahuan veteran termasuk peningkatan kemahiran upskilling dan kemahiran semula reskilling sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Dalam usaha untuk kita membantu anggota veteran ini, kerajaan perlu mencari solusi yang lebih praktikal dan dalam pada yang sama tidak begitu membebankan kewangan negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, berdasarkan data IKASIH, bilangan isi rumah miskin Tegar setakat September 2023 adalah seramai 110,663 orang berbanding kira-kira 130,000 isi rumah pada Februari 2023. Ini menunjukkan tren penurunan sebanyak lebih 19,000 isi rumah dalam masa 7 bulan sahaja. Namun begitu, dalam kita menuju matlamat untuk menoktahkan kemiskinan Tegar ini, kerajaan harus memikirkan mekanisme baru yang bukan sahaja holistik tetapi juga realistik. Meskipun untuk sifarkan kemiskinan Tegar bukanlah perkara mudah, tetapi kulipilah percaya sekiranya kerajaan berpegang teguh dengan aspirasi ini dan segala corak pentadbiran dan tata kelola negara cenderung ke arah membantu merealisasikan inisiatif ini, ianya sudah tentulah akan berjaya dicapai dengan begitu jayanya. Kementerian juga harus selalu turun ke lapangan untuk melaksanakan reality check dengan izin dalam kalangan akar umbi. Untuk itu, setiap agensi yang berkenaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan KEMAS harus diperkuatkan dengan penambah sumber manusia, dilengkapkan dengan aset yang mencukupi agar kerja-kerja di lapangan dapat dilaksanakan dengan lancarnya. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, Kulipilah ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri MITI di atas usaha menarik pelabur asing masuk ke Malaysia. Alhamdulillah, Tesla melalui Tesla Malaysia Sdn Bhd telah membuka ibu pejabat dan pusat perkhidmatan mereka di Cyberjaya, Selangor. Kementerian harus memastikan tumpuan yang mendalam diberikan terhadap usaha transformasi lanskap penindustrian dan pelaburan Malaysia supaya kita dapat menarik lebih banyak syarikat seperti Tesla untuk turut mengembangkan perniagaan mereka ke dalam negara dengan bukan sekadar membuka ibu pejabat tetapi juga membuka kilang pemasaran mereka di sini. Semana telah dilontarkan oleh Gombak sebentar tadi. Sudah tentulah apabila adanya pengenalan kereta EV, kereta electric vehicles ini, tentulah pelbagai subsektor yang harus kita pikirkan. Kulipilah juga berpandangan dalam aspek ini. MITI wajar mengkaji semula dasar hanya membenarkan penjualan kereta elektrik ini, kereta EV pada harga RM100,000 ke atas. Ini seolah-olah hanya mengutamakan golongan T20 untuk memiliki kereta elektrik ini. Harus diingat kereta EV ini menikmati pengecualian cukai import dan cukai excise. Oleh itu, pengecualian yang sebegini seharusnya dinikmati juga oleh golongan rakyat B40, M40 dan semua lapisan masyarakat dan bukan yang golongan T20 sahaja. Lebih ramai rakyat diberikan pilihan bagi memiliki kereta elektrik ini dengan pengurangan harga kenderaan tersebut, sudah pasti ianya akan menjana ekonomi negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, pembentangan bajet 2024 jelas menunjukkan komitmen kerajaan bagi memberikan keutamaan kepada pendidikan. Peruntukan tertinggi sebanyak 58.7 bilion telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Kulipilah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan di atas peruntukan yang disalurkan kepada 8,354 buah sekolah di negara kita bagi membaik pulih tandas yang bakal siap sepenuhnya pada tahun ini insya-Allah taala. Walaupun bajet 2024 ini mementingkan pembangunan fizikal, pihak kementerian juga wajar melihat kepada pengurusan modal insan di dalam kementerian, terutamanya kekurangan guru yang turut disumbang oleh peningkatan guru-guru yang memohon untuk bersara awal. Kekurangan guru ini, Timbalan Yang di-Pertua, dalam beberapa mata pelajaran hendaklah disantuni di peringkat awal lagi, iaitu di peringkat kursus-kursus tersebut ditawarkan kepada bakal-bakal guru bagi mengelakkan mismatch dengan izin. Kulipilah bersetuju dengan sistem pendidikan yang tidak terlalu exam oriented dengan izin,
yang sekarang ini sedang dilaksana dan diperkasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pentaksiran bilik darjah PBD sedang diperkasakan bagi mengambil alih penilaian pelajar melalui periksaan UPSR dan PT3. Namun begitu, ada kedengaran pandangan ibu bapa, penjaga dan guru-guru yang melihat PBD ini, pentaksiran bilik darjah ini seolah-olahnya tiada roh peperiksaan yang menyebabkan anak-anak kurang memberikan tumpuan dalam aspek PDPC. Kuala Pilah berharap agar Kementerian Pendidikan dapat membuat kajian holistik berkaitan pandangan yang telah diberikan oleh semua pihak ini, terutamanya ibu bapa, penjaga, guru-guru dan semua pemegang taruh dalam sistem pendidikan negara kita ini, supaya ada finding, ada dapatan yang telah diperoleh nanti daripada kajian Kementerian Pendidikan ini. Mungkin tentunya kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan, boleh address dengan izin, boleh meremedi situasi yang telah merisaukan ibu bapa, penjaga dan guru-guru ini. Tuan, puan, timbalan yang dipertua, kita wajar melihat krisis beras yang melanda di negara kita ini daripada perspektif keselamatan. Kebergantungan kepada negara luar bagi membekalkan beras, sayur-sayuran dan lain-lain harus dikaji semula. Kuala Pilah faham, barangan makanan diimport ini lebih murah ada kalanya berbanding barangan tempatan. Untuk rekod, kita mengimport makanan untuk rakyat dan ternakan lebih daripada 50 bilion ringgit setiap tahun. Tetapi persoalannya, sampai bila kita harus bergantung kepada pihak ketiga ini? Cuba kita bayangkan, negara kita melalui krisis dan peperangan seperti mana yang peperangan berlaku di luar sana sekarang, dan pembekal barangan import ini menghentikan penghantaran. Keadaan ini amat bahaya apabila tidak mempunyai simpanan makanan yang mencukupi. Belum pun peperangan bermula, rakyat kita sudah mati awal tanpa berpeluang mengangkat senjata. Oleh itu, Kementerian Berkaitan wajar memikirkan keadaan yang paling ampuh dan praktikal untuk jangka masa panjang bagi menjamin keselamatan makanan dan tidak secara ad hoc dan penyelesaian secara ad hoc hanya timbul dibuat apabila krisis tersebut timbul. Kuala Pilah menyuruh Kerajaan Persekutuan untuk duduk semeja dengan Kerajaan Negeri bagi memikirkan kaedah terbaik bagi melaksanakan usaha penanaman beras padi berskala besar di seluruh negara, memandangkan peruntukan dana ada pada Kerajaan Pusat, manakala tanah berada di bawah bidang kuasa negeri. Timbalan yang dipertua, isu perumahan untuk generasi kedua dan ketiga Felda seolah tiada berkesudahan. Terdapat banyak projek perumahan golong ini tersadai dan terbengkalai, malah ada yang tidak pernah dimulakan atau dilaksanakan. Hari ini, kebanyakan generasi kedua dan ketiga Felda hanya mampu menyewa rumah atau sekadar merumpang di rumah asal peneroka milik ibu bapa mereka, memandangkan mereka tidak mampu untuk memiliki ataupun membina rumah sendiri. Kerajaan sebelum ini pernah mengumumkan bahawa tidak akan ada lagi pembinaan rumah untuk generasi kedua Felda, memandangkan terdapat rumah yang telah siap dibina untuk golong ini oleh pihak pemaju tidak mampu dibeli oleh mereka kerana harga yang mahal dan masalah kerusakan pinjaman daripada pihak-pihak bank. Kuala Pilah menyuruh agar Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Kementerian Ekonomi, untuk melihat semula dan memberi tumpuan yang lebih mengenai pembinaan rumah untuk generasi kedua dan ketiga Felda ini. Kerajaan harus memikirkan inisiatif terbaik untuk memastikan generasi kedua dan ketiga Felda ini juga mempunyai peluang untuk memiliki rumah sendiri. Timbalan yang dipertua, Kuala Pilah menyambut baik jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Lipis semalam di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Yang Berhormat Lipis. Mewakili Kementerian Kerja Raya, beliau telah menzahirkan komitmen kementerian bagi pembinaan jalan raya bermula daripada Simpang Pelangai hinggalah ke selatan negara. Sahabat saya daripada Jempol juga menyatakan dan memberikan pandangan sama juga dan melontarkan pembinaan lebuh raya madani. Begitu juga rakan sahabat daripada Yang Berhormat Bentung. Terima kasih di atas senyuman tersebut. Sudah tentulah jalan raya ini memberi manfaat kepada Kuala Pilah dan kawasan-kawasan lain yang terlibat dalam jajaran parlimen tersebut. Kuala Pilah sekali lagi berharap kerajaan dapat memberikan keutamaan kepada projek ini dalam rolling plan RMK 12 yang bakal berakhir pada 2025. Timbalan di Pertua, Kuala Pilah berharap agar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dapat melihat akan keperluan penggantian paip yang usang di Negeri Sembilan dan Kuala Pilah khususnya. Catatan daripada Sains Syarikat Air Negeri Sembilan melibatkan non-revenue water di daerah Kuala Pilah adalah sekitar purata 52%. Ini amat tinggi. Selain menyebabkan kesulitan kepada pengguna apabila berlakunya gangguan bekalan air, paip yang pecah dan bocor turut menyumbang kepada kehilangan air tanpa hasil yang menyebabkan kerugian kepada sains. Kawasan-kawasan yang kerap mengalami kejadian paip pecah dan bocor ini telah dikenal pasti dan disenaraikan sebagai kawasan hotspot yang perlu diutamakan. Oleh itu, Kuala Pilah memohon agar kerajaan dapat melihat semula penggantian paip-paip yang usang
Dan lama ini kerana ia bukan saja akan memberikan kemudahan kepada rakyat, malahan dapat mengurangkan kerugian kepada sains. Sejujurnya, Timbalan Di-Pertua, sains tidak mempunyai kemampuan keuangan bagi mengganti paip-paip usang telah lama di Negeri Sembilan. Oleh yang demikian, kalau pilih memohon kerajaan melalui kementerian-kementerian yang saya nyatakan tadi, melalui SPAN, melalui PAAP, boleh kiranya memudah cara bagi membantu isu penggantian paip usang di Negeri Sembilan, terutama di Kuala Pilah ini. Puan Yang Di-Pertua, Kuala Pilah mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pilah.